Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengurus-pengurus yang hebat yang hadir pada hari ini. Saya sebagai host ingin membincangkan peranan strategik yang hebat dalam perniagaan pada masa kini. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan pengurus-pengurus yang hebat pada hari ini. Yang pertama, pengurus pemasaran, pengurus keuangan, pengurus pengeluaran, dan pengurus sumber manusia. Baiklah, kita sudah habis memperkenalkan diri dan kita ingin memulakan perbincangan kita pada hari ini. Pada host, saya Helmi Zohili, sebagai pengurus keuangan ingin berkongsi tentang peranan strategik bahagian keuangan dalam kejayaan sebuah organisasi modern. Pertama sekali, keuangan merupakan tunjang utama bagi semua jabatan lain. Tanpa pengurusan keuangan yang baik, mana-mana rancangan syarikat tidak akan dapat dilaksanakan. Peranan strategik kami ialah memastikan aliran tunai sentiasa stabil. Ini bermaksud syarikat ada cukup dana untuk membayar gaji pekerja, beli bahan mentah, serta melaksanakan proyek pemasaran. Kalau aliran tunai tidak dapat diurus dengan baik, operasi boleh terganggu dan menyebabkan organisasi terjejas. Selain itu, keuangan juga bertanggung jawab menyediakan bajet tahunan serta mengawal kos. Bajet bukannya hanya senarai angka, tapi ia membantu syarikat menentukan keutamaan dan sasaran jangka panjang. Contohnya, jika syarikat mau melabur dalam lesen baru, kami akan membuat analisis sama ada pelaburan itu mampu menjimatkan kos dan memberikan peluang lumayan. Disinilah peranan strategik keuangan yang memastikan setiap ringgit yang dibelanjakan memberi manfaat kepada organisasi. Satu lagi peranan penting ialah menyediakan laporan keuangan. Laporan seperti penyata untung rugi dan kunci kira digunakan oleh pihak pengurusan tertinggi untuk membuat keputusan besar. Misalnya, kalau membuat laporan menunjukkan kos operasi semakin meningkat, keuangan boleh mencadangkan strategi mengurangkan kos supaya keuntungan syarikat tetap stabil. Jadi, keuangan bukan hanya mencatat angka, tapi menjadi sumber maklumat strategi untuk hala tuju syarikat. Kesimpulannya, peranan strategik pengurus keuangan bukan sekadar mengira duit, tapi memastikan syarikat mempunyai asas yang kukuh untuk berkembang, berdaya saing, dan berjaya dalam jangka panjang. Baiklah, terima kasih kepada pengurus keuangan yang telah memberikan sedikit sebanyak info berkaitan dengan keuangan untuk mengurus keuangan dalam syarikat Anda. Baiklah, kita akan teruskan kepada perbincangan kita pada hari ini, yaitu pengurus pemasaran. Salam sejahtera, nama saya Eri Azwan Jamil. Saya memegang peranan sebagai pengurus pemasaran. Pertama sekali, saya ingin menerangkan tentang pemasaran. Pemasaran memainkan peranan penting dalam sebuah organisasi. Sebagai pengurus pemasaran, saya perlu memastikan maklumat yang saya hasilkan dapat sampai kepada golongan sasaran dengan cara yang tepat. Seterusnya, saya akan berfungsi strategi saya sebagai pengurus pemasaran. Yaitu, strategi yang saya gunakan ialah promosi media sosial. Saya menggunakan platform Instagram, TikTok, dan Facebook untuk mempromosikan karena sasaran yang banyak mudah didapatkan di sana. Seterusnya, saya akan berfungsi strategi yang saya gunakan sebagai pengurus pemasaran. Pertama, saya menggunakan promosi media sosial. Platform yang saya gunakan ialah Instagram, TikTok, dan Facebook. Saya menggunakan platform tersebut karena banyak pembeli yang aktif di sana. Seterusnya, saya menggunakan penyebaran melalui aplikasi pesanan. Selain itu, saya turut menggunakan WhatsApp dan Telegram untuk berkongsi maklumat. Kaidah ini lebih efektif karena maklumat yang disampaikan terus sampai pada sasaran dengan cepat. Seterusnya, saya menggunakan tagline yang menarik untuk menarik perhatian pelanggan.
Saya juga menciptakan tagline khas bagi memudahkan orang mengenali produk yang saya hasilkan. Ya, seterusnya, strategi saya ialah menggunakan tagline yang menarik. Saya menggunakan tagline yang menarik supaya dapat menarik perhatian pelanggan untuk mengenali produk saya. Seperti tagline buy one for one, supaya lebih banyak yang tertarik untuk membeli produk kami. Kesimpulannya, sebagai pengurus pemasaran, saya memastikan setiap maklumat yang disampaikan kepada golongan sasaran melalui strategi promosi tepat dan menarik. Dengan usaha ini, saya berharap semua pihak dapat memperoleh manfaat. Itu saja. Baiklah, terima kasih kepada pengurus pemasaran yang telah memberikan info sedikit sebanyak berkaitan dengan cara mengurus pemasaran dalam syarikat Anda. Baiklah, kita teruskan dengan pengurus pengeluaran. Terima kasih kepada host kita pada hari ini. Setelah itu saya ingin meneruskan perbincangan kita sebagai pengurus yang baru. Pertama sekali, saya perlu merancang proses pengeluaran yang teliti. Ini melibatkan jadwal kerja, susun atau atur mesin, dan pengurusan stok bahan mentah. Rancangan yang baik dapat mengelakkan pembaziran, mengurangkan kos, dan memastikan produk siap tepat pada masanya. Contohnya, dengan menggunakan konsep just in time, kami hanya pesan bahan mentah apabila diperlukan. Jadi tidak ada lebihan simpanan yang membazir waktu. Yang kedua pula, saya mesti mengawal kualiti produk. Dalam pasaran modern, pelanggan sangat sensitif terhadap kualiti produk. Kalau produk tidak menepati standar, pelanggan boleh terus beralih ke syarikat lain maupun kepada syarikat yang memiliki daya saing terhadap kualitas kita. Selain itu, pengurus pengeluaran juga bermain peranan yang penting dalam mengurus teknologi. Hari ini, teknologi seperti automasi, robotik, dan sistem digital menjadikan pengeluaran lebih pantas dan kos lebih rendah, tapi teknologi saja tidak cukup. Kerja mesti diberi latihan supaya mereka boleh menggunakan mesin dengan lebih efektif dan lebih betul. Bila teknologi dan tenaga kerja bergabung dengan baik, barulah productivity meningkat. Satu lagi aspek penting ialah penyelaras tenaga kerja. Ia adalah tulang belakang pengeluaran. Kalau mereka tidak bermotivasi, productivity akan menurun. Modern tidak boleh mengabaikan isu kelestarian dan tanggung jawab sosial. Dalam pengeluaran, kami berusaha mengurangkan pencemaran, mengitar semula bahan buangan, dan menggunakan tenaga hijau dan solar, bukan saja untuk menjaga alam sekitar, tetapi juga untuk meningkatkan image syarikat. Sekarang ramai pelanggan lebih suka membeli produk yang dihasilkan secara mesra alam. Baiklah, terima kasih kepada pengurus pengeluaran yang telah memberikan kita sedikit info yang sangat menarik berkaitan dengan cara dia mengurus pengeluaran dalam syarikat Anda. Setelah kita akan teruskan dengan perbincangan kita seterusnya, yaitu pengurus sumber manusia. Terima kasih kepada host pada hari ini. Saya akan meneruskan perbincangan kita pada hari ini, dan saya sebagai pengurus sumber manusia dalam syarikat saya. Oke, dalam saya memulakan perbincangan saya untuk memberi info kepada rakan-rakan sekalian, pertama sekali kita kena tahu apa itu sumber manusia. Pertama sekali, pengurusan sumber manusia bukan sekadar mengurus pekerja, tetapi lebih merancang dan melaksanakan strategi yang selaras dengan matlamat organisasi. Strategi HRM berfungsi untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang berkualiti, bermotivasi, dan berdaya saing pada syarikat-syarikat lain yang di luar sana yang memiliki potensi untuk menyaingi syarikat kami tersebut. Oke, antara peranan utama dalam mengurus sumber manusia yaitu menarik dan mengekalkan bakat pekerja.
Yang pertama itu melalui strategi dan pembangunan pengambilan kerja yang terancang tersusun dalam meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kecekapan agar mampu menghadapi cabaran-cabaran global yang berada di luar sana. Sepertinya syarikat itu menyayangi produk kami yang ingin kami menghasilkan. Selain itu, dalam saya mengurus sumber manusia di syarikat saya, yaitu membangunkan kebadan pekerja, yaitu melalui strategi pelatihan dan pembangunan bantu pekerja dalam meningkatkan pengetahuan, kemahiran juga, dan memastikan individu ditempatkan suatu memiliki kemahiran tertentu, seperti dalam mengurus pengeluaran tadi dan yang lain. Membangun pengalihan kerja juga ini memastikan mereka ditempatkan di jawatan-jawatan yang sesuai supaya mereka selesa dalam menjalankan tugas-tugas mereka dan dapat mengekalkan produk yang dikeluarkan itu konsisten dan tidak akan mengalami sebuah penurunan dalam syarikat. Yang ketiga pula, saya sebagai pengurus sumber manusia, yaitu ketiga, meningkatkan prestasi dan produktiviti pekerja-pekerja yang berada di syarikat saya, yaitu strategi HRM seperti penilaian prestasi. Penilaian prestasi ini untuk mengkaji setinggi mana bakat-bakat pekerja dalam mengurus dan mengawal syarikat itu dan menentukan produktiviti sentiasa dijaga. Yang kedua, ganjaran. Ganjaran pula kita memberi ganjaran, yaitu gaji, bonus, allowance seperti itu supaya meningkatkan semangat dalam mereka untuk melaksanakan kerja-kerja dan tugas-tugas mereka dalam mengawal syarikat tersebut. Okay. Yang terakhir dalam meningkatkan prestasi dan produktiviti, yaitu memberi semangat. Saya sebagai pengurus sumber manusia kena memberi semangat kepada pekerja-pekerja supaya mereka sentiasa termotivasi dalam melakukan kerja, tugas dan peranan mereka dalam mengekalkan status syarikat dalam stabil. Okey, tidak itu juga saya memberikan komitmen yang tinggi kepada staf-staf pekerja untuk mereka sentiasa merasa terbantu dan tidak kewalahan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Okey, yang keempat pula, saya mewujudkan budaya kerja yang positif. Dalam mewujudkan budaya kerja positif, iaitu memastikan kerja jujur, amanah dalam melaksanakan tugas-tugas mereka supaya tidak ada berlaku kesalahpahaman dalam syarikat dan tidak mudah untuk membubarkan satu kumpulan-kumpulan yang telah saya bagikan. Strategik itu juga memastikan persekitaran kerja yang harmoni dan sesuai dalam melaksanakan tugas dan memberi keselesaan juga kepada pekerja-pekerja. Kesimpulannya, strategi dalam mengurus sumber manusia sangat penting kerana ia memastikan tenaga kerja menjadi aset utama organisasi syarikat, sekaligus menyumbang kepada kejayaan kelestarian organisasi dalam jangka panjang. Terima kasih kepada pengurus sumber manusia. Sekarang kita berada dalam penghujung sesi perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, kita akan menutup perbincangan pada hari ini. Terima kasih kepada pengurus-pengurus yang hebat yang datang pada hari ini untuk membincangkan segala info-info yang menarik perhatian penonton.